Tiga finalis bakal berentap merebut gelaran Imam Muda Unggul. Berkeyakinan, penuh nilai kepimpinan Imam Muda Jabar. Petah berbicara serta teguh ilmu di dada, Imam Muda Hafiz. Berjiwa kental, tekun usaha lagi cekal, Imam Muda Naufal. Teruskan bersama Kemuncak Imam Muda musim ketiga. Dari Dewan Jubli Institut Penilaian Negara Inspen Bangi dipancarkan kepada anda Kemuncak Imam Muda musim ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Muda musim ketiga terus memecah tradisi. Kini seruannya didengari dunia. Inilah malam kemuncak Imam Muda bersama saya Akhil Hai dan tiga finalis Imam Muda musim ketiga. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Dari utara bawa sejahtera, dari timur bawa makmur, dari barat bawa berkat, dari selatan bawa kawan-kawan terus bersama di medan Imam Muda musim ketiga. Persembahan yang cukup memberikan impak kepada kita semua dengan mesej yang dekat di hati. Astaghfirullah. Itulah tajuk lagu yang didendangkan oleh tiga finalis sementara tadi dan bakal dimuatkan insya-Allah dalam album Imam Muda yang akan berada di pasaran pada 13 Ogos 2012 insya-Allah. Ucapan terima kasih kepada penaja utama iaitu Bank Islam dan penaja bersama Haruani. Sekalung penghargaan kepada radio rasmi THR.FM dan disokong oleh Sinar FM. Pastinya pada malam ini akan menjadi sejarah dalam pencarian Imam Muda Unggul. Ketiga-tiga finalis ini dinilai berdasarkan 4 perkara, iaitu yang pertama, ujian bertulis, tahriri. Yang kedua, ujian lisan, iaitu syafawi, iaitu dia akan dijalankan di medan Imam Muda ini. Merangkumi sesi soal jawab, syafawi, ulum Al-Quran dan tazkirah. Yang ketiga, praktikal atau amali. Dan yang keempat, penilaian saksiah diri. Alhamdulillah, syukur sangat. Ini pagi ini ramai betul, sambutan sangat baik. Jadi saya tak sangka yang sambutan sebegitu meriah begini. Jadi saya berikan jutaan terima kasih kepada semua pihak masjid dan juga kepada adik sekolah rendah Sri Selangor kerana memberikan sambutan yang baik macam ini. Hafiz ada bakat untuk menjadi Imam Muda musim ketiga lah. Sebab dia daripada cara dia, daripada bacaan hafazan dia, daripada ilmu yang dia miliki kan.
kami berasa bersyukur kerana kembalinya Ustaz Hafiz ke tempat kami iaitu USJ 4 dan semua ahli khariah di sini bergembira dan kedatangan kembalinya Ustaz Hafiz ke Masjid An-Nur pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ucapkan jutaan dan terima kasih kepada pihak Bank Islam, pegawai Bank Islam yang turut serta bersama dengan Imam Muda dan juga kepada wakil di Palma sendiri yang sudi menjemput kami semua untuk menjalankan gotong royong bersama-sama di sini insya-Allah. Sebelum ini kita lihat imam selalunya berada di tempat-tempat masjid ataupun surau memberi ceramah dan sebagainya, tetapi sebenarnya imam yang sebenarnya mempunyai skop yang lebih luas di mana di samping berada di masjid mereka juga harus bersama-sama masyarakat dalam apa juga aktiviti yang menjurus kepada nilai-nilai keagamaan. Hasil temumbual saya dengan golongan mu'alaf tadi, jadi saya nak simpulkan beberapa masalah yang mereka hadapi. Sebenarnya antara masalah penting yang mereka hadapi adalah isu kekeluargaan. Iaitu contohnya bila mereka meluk saja Islam, mereka mendapat ancaman daripada pihak keluarga mereka sendiri. Jadi pada ketika itu saya menerangkan kepada mereka bahawa walaupun mereka dah masuk dalam Islam, tapi tidaklah bererti bahawa agama Islam itu suruh mereka tinggalkan keluarga mereka. Sebaliknya Nabi SAW menggalakkan supaya mereka berbaik, terus melakukan bakti, berbaik dengan ibu dan ayah mereka, keluarga-keluarga adik-beradik mereka dan menganggap ibu dan ayah mereka itu sama seperti dalam keadaan ketika mana mereka belum Islam. Bahawa pentingnya saya menyeru kepada masyarakat supaya kita memberikan perhatian yang lebih kepada golongan para mu'alaf. Melihat apa kesusahan mereka, permasalahan mereka, kemiskinan mereka, menyediakan segala kelengkapan dan keperluan bagi mereka supaya mereka ni merasakan bahawa agama Islam ini adalah agama yang murni, agama yang memanggil umat ataupun seluruh manusia supaya mencintai kepada agama Islam. Saya sebagai ibu dia dah tentulah dah 3 bulan tak jumpa anak. Jadi dah tentu walaupun sekali-sekala dengar dia bercakap kan, tapi tak sama dengan jumpa orangnya physically. Notis terlalu pendek, short notice. Jadi saya pun kagum dengan masyarakat di Seri Kendari ni yang positif, yang bagi sokongan yang begitu mengagumkan. Sebenarnya ini pertama kali kita ada occasion ataupun majlis yang macam ini rupa. Jadi kita kita tak pernah terbayang rupanya kerjasama masyarakat itu begitu baik sekali. Sebahagian daripada mereka baru saja memeluk Islam dan mereka masih lagi sangat-sangat sedikit ilmunya tentang Islam itu sendiri, apatah lagi tentang ibadat-ibadat fardu, ibadat puasa, sembahyang dan sebagainya. Maka sekarang pun sedang berlangsung, Datuk Hassan Mahmud sedang berkongsi dengan mereka mengenai Ramadan itu sendiri. Kerana mereka ini sebenarnya bukannya tidak mahu, tetapi mereka sudah terbiasa dengan budaya mereka, sudah tetap dengan cara hidup begini. Mereka rasa sudah cukup dan sudah selesa begini. Kita datang hari ini untuk bersama dengan Imam Muda, sempena program kita gotong royong bersama masyarakat orang asli lah, di kawasan sini, dan juga sempena bulan Ramadan ni kan. Jadi untuk kita juga menyampaikan sumbangan kita lah, daripada pihak Bank Islam untuk disampaikan kepada masyarakat sini. Pada bulan Ramadan ini kami membuat Ramadan Relief. Kami ingin membantu insya-Allah 1.2 juta keluarga di seluruh dunia. Dan di Malaysia target kami ialah membantu 6,500 keluarga di seluruh Malaysia. Mereka yang berhak lah insya-Allah. Sebenarnya saya ingat 2 bulan atau 3 bulan lepas bila Ustaz Jabar datang kepada saya menyatakan hasratnya untuk masuk Imam Muda ni, kita memang menyokonglah. Dan pada pandangan kami pun masa itu dan pandangan peribadi saya, beliau adalah seorang anak muda yang sangat berbakat besar.
dengan ilmunya, dengan keterampilannya, mempunyai full package lah. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Saya pilih tempat ini kerana di sinilah saya mula belajar tentang ilmu agama. Satu detik yang mengingatkan saya kepada kenangan silam yang lampau. Kami bersama-sama Imam Muda Jabar untuk hadir ke MTQ Adin, Ma'at Tafiz Qiraat Adin di Malim Nawar untuk mengadakan gotong royong bersama pelajar-pelajar di sini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah saya, guru-guru saya yang memberikan ruang dan peluang untuk saya berada dalam program ini. Sebentar tadi kami juga melawat Makcik Yong Kalsom, seorang ibu tua yang berumur 70 tahun yang telah kehilangan suaminya berpuluh-puluh tahun lamanya. Yang saya tak jangka ada rumah macam ni, rumah yang tak ada orang ni, rupanya ada seorang hujung tinggal di sini. Maknanya begitu betapa susah. Dalam keadaan sekarang ni orang dah maju, ada juga di kalangan masyarakat kita ni yang susah begitu sekali. 70 tahun. Tak ada tanggungan apa-apa melainkan dia dapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat RM300 sebulan. Susah hidupnya. Saya pun lawat dalam kawasan tu. Dia pun dalam keadaan sakit. Begitu. Jadi dengan apa saja yang kami bawa ni, sedikit saja, tak ada apa pun. Sekurang-kurangnya dengan sedikit ini Allah mengambil kira. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين. Kembali dalam Kemuncak Imam Muda. Penilaian kepada 3 finalis ini kita teruskan lagi dengan sesi soal jawab bersama tetamu misteri pada malam ini. Namun harus diingat, selepas tamat sesi ini, Tuan Mudir akan mengumumkan kedudukan tempat ketiga dan secara automatik hanya 2 imam muda akan meneruskan perjuangan mereka merebut gelaran juara. Dengan ini, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan tetamu misteri pada malam ini, iaitu tidak lain tidak bukan yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Siddiq Baba, untuk meneruskan sesi soal jawab. Pada malam ini kita bersama dengan 3 finalis imam muda yang berbakat, yang punya potensi besar. Sudah tentu 10 minggu pengalaman dalam perjalanan ilmu imam muda, banyak yang didapati, disaring dan juga dicerap. Mudah-mudahan ya pada malam ini dapat dinukilkan sedikit ya menerusi beberapa soalan yang bakal saya tanyakan. Imam Muda Jabar, seperti yang diketahui ya, bahawa kedapatan maklumat dan data-data menunjukkan bahawa ramai mahasiswa di negara kita yang terjebak dan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang negatif. Apakah cara dakwah dan tarbiyah yang sepatutnya saudara lakukan? Alhamdulillah, Allah takdirkan sebagai tenaga pengajar di salah sebuah IPT dalam negara. Hubungan antara saya dan pelajar tidak hanya terhad dalam lokaliti yang terbatas, dalam kelas sahaja. Sebaliknya perlu menjangkau di luar pagar IPT sekalipun. Seperti mana para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in yang sentiasa mendambakan nasihat istirsyad daripada Nabi. Umpamanya mereka akan kata, "Dullani ala abwabil khair." Tunjukkan kepada aku pintu-pintu kebaikan. Maka begitu jugalah dengan anak-anak muda mahasiswa. Sebab itu antara faktor yang kedua juga yang saya rasa penting ialah dalam sistem pendidikan dia bukan hanya sekadar teori, tapi perlu diimplementasikan. Tunjukkan contoh yang baik kepada pelajar. Dan perlu diterapkan pada setiap mata pelajaran itu elemen-elemen yang berkaitan dengan adab.
Kerana Ibnu Athaillah Al-Iskandari ada menyebut tentang at-tasawuf kulluhu adabun. Baik tingkah laku, baik tata cara adalah berdasarkan kepada adab. Menarik sekali aku pesan Imam Muda Jabar. Soalan kedua saya tujukan kepada Imam Muda Hafiz. Kita lihat perubahan dan kemajuan berlaku dalam masyarakat manusia. Tetapi kita perhatikan bahawa semakin maju manusia, dia semakin lupa kepada Allah. Bagaimana Imam Muda Hafiz melihat suasana sebegini dalam pendekatan perawatan, merawat mereka, merawat hati mereka, merawat fikrah mereka, mudah-mudahan mereka menjadi sumber contoh teladan yang baik bagi umat yang lain. Silakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Ini Allah Ta'ala mengangkat darjat umat Islam, ini umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang sederhana. Ditafsirkan oleh beberapa para ulama mufassirin, nak menjadi ulama yang sederhana ini adalah ulama yang meletakkan agama itu sebagai panduan bagi mereka dalam menggerakkan tamadun dan kemajuan umat Islam itu sendiri. Tetapi malangnya sebaliknya, masyarakat yang berada pada masa kini, mereka mendahulukan teknologi, mereka mendahulukan akal, mereka mendahulukan logik, itu melebihi daripada agama itu sendiri. Sedangkan sebab itulah dalam kitab Ibn Khaldun, kitabnya Al-Muqaddimah menyatakan bahawa antara prinsip utama yang perlu diterapkan dalam sebuah masyarakat itu adalah al-iman bitauhid lillahi ta'ala. Kita menerapkan konsep keimanan, konsep tauhid, thumma dirasatil Quranul Karim, kemudian mengajar mereka bagaimana untuk memahami Al-Quran, bagaimana melakukan cari hidup seperti mana yang diamalkan oleh para sahabat dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Islam, Imam Muda Naufal sebagai agama risalah. Risalah yang membawa kepada pendekatan dakwah dan tarbiyah begitu. Apa pendekatan yang boleh imam fikirkan mendekati anak-anak muda yang amat terpikat dengan media baru hari ini dalam pelbagai bentuk tetapi memberi kesan pengaruh yang kurang sihat kepada mereka. Silakan. Dalam menghadapi budaya hedonistik, terutama bagi golongan muda ini sendiri, bagaimana kita menyantuni mereka ini dengan memberi kesedaran yang utama, apa yang pertama sekali patut ada pada seorang individu Muslim adalah akidah itu sendiri. Dengan memberi mereka penekanan dari sudut ilmu dan akidah dan tauhid dan akhlak yang sebenar. Barulah mereka dapat membezakan yang mana baik, yang mana buruk, seperti mana Datuk sendiri kata tadi, yang mana teknologi ini adalah alat. Yang mana alat ini tidak harus diletakkan di dalam hati mereka, harus hanya diletakkan di tangan mereka. Supaya mereka ini hanya mampu mengawal saja benda ini, bukan membawa kepada hati, menjadikan itu satu kehidupan mereka. Kalau zaman ini, kita boleh menggunakan teknologi itu sendiri sebagai wasilah untuk menyantuni mereka. Bagaimana kita ada berbagai media, media TV, media radio, media internet dan sebagainya, kita masukkan unsur Islam dalam itu untuk sedikit demi sedikit mendidik masyarakat, terutama golongan muda dan belia. Wallahualam. Apabila dibincangkan tadi soal orang-orang muda, mahasiswa itu, generasi penerus yang kita bincangkan selalu, di mana punca masalah? Apakah masalahnya komunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak ataupun daya tarik yang ada pada faktor-faktor lain sekitarnya begitu. Pendidikan tarbiyah awal seorang anak-anak itu bermula daripada ibu dan ayah. Sebab tu Nabi SAW menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang pentarbiahan itu bermula daripada ibu bapa. Ibu bapa itulah yang mencorakkan bagaimana kehidupan anak-anaknya. Jadi saya merasakan bahawa puncanya adalah kerana ibu bapa pada masa sekarang, saya tidak nafikan, saya tidak menyalahkan ibu bapa semata-mata. Sebaliknya, ramai di kalangan ibu bapa pada masa sekarang yang tidak mempunyai persediaan yang cukup untuk mendidik anak-anak. Sebaliknya mereka hanya dengan mendidik anak-anak itu dengan secara tidak bersedia dan tidak berpandukan kepada ilmu yang benar sebelum mereka mendirikan rumah tangga. Izinkan saya. Ada tambahan sedikit. Antara faktor utama juga adalah apabila merujuk kepada hadis Ar-Rasul, an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu agamanya terletak pada kerajaannya. Bagaimana kalau kita lihat sistem pendidikan sekarang pun perlu diperbaiki dan dilihat semula. Bagaimana seperti yang dikatakan tadi, banyak disuntik lebih kepada bahagian akademik, lebih disuntik bahagian teknikal. Saya nak petik satu kupasan tulisan buku yang agak moden juga yang tulis oleh Al-Amir Syukaib Arsalan yang bertajuk Limadha Ta'akhkhara al-Muslimun.
dia menyebut tentang apa yang berlaku masalah sosial. Di belakang masalah itu adalah kerana umat manusia, tak kira ibu bapa, tak kira guru, tak kira jiran tetangga, tak kira siapa pun, isunya ialah jahlul murakkab, kejahilan yang bertimpa-timpa. Mereka tidak belajar sesi komunikasi yang baik dengan anak-anak, tidak belajar bagaimana cara menegur anak dengan cara yang baik. Kita hendaklah berbalik kepada sistem pendidikan yang betul yang ditunjuk ajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat pada soal jawab yang berlaku pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, seperti mana yang telah kita janjikan, berdasarkan penilaian juri yang adil dan saksama, saya akan umumkan kedudukan tempat ketiga. Selepas ini, hanya yang tinggal 2 imam muda sahaja yang akan melayakkan diri dan membuktikan siapa imam muda unggul yang kita cari. Keputusan yang akan diumumkan ini merangkumi 80% dari keseluruhan pemarkahan. Dengan ini, saya umumkan imam muda yang akan menamatkan perjalanannya setakat ini dan menduduki tempat yang ketiga ialah Imam Muda Naufal. Kemuncak Imam Muda akan menyaksikan persaingan sengit di antara Imam Muda Jabar dan Imam Muda Hafiz. Mereka akan terus berentab dan membuktikan siapa di antara mereka yang bakal dibangkitkan sebagai Imam Muda unggul. Teruskan bersama Kemuncak Imam Muda untuk mengetahui siapakah antara mereka yang akan dinobat sebagai juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah ada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Ramai di kalangan masyarakat kita yang memandang rendah soal mencari pasangan hidup. Sedangkan syariat Islam sangat menitik beratkan soal mencari pasangan hidup. Kerana ialah yang menentukan kebahagiaan dalam sebuah institusi keluarga dan masyarakat. Nabi SAW bersabda, "Takhayyaru linutfikum." Pilihlah, carilah benih yang terbaik untuk anak-anak kamu. Adakah anda semua ingin menjadi orang yang berjaya dalam mencari pasangan hidup? Renungilah kisah ini. Suatu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu terdengar perbualan di antara seorang ibu dan juga anak. Ibu berkata, "Nak, cuba kau campurkan susu ini dengan air." Jawab anak, "Tapi ibu, Umar Al-Khattab tidak membenarkan kita campurkan susu ini dengan air. Ini satu penipuan, ibu." Jawab ibu, "Alah nak, Umar Al-Khattab bukan berada dengan kita pun. Dia tak tahu pun apa yang kita sedang lakukan." Jawab anak dengan lebih tegas, "Ibu, walaupun Umar Al-Khattab tidak bersama-sama dengan kita sekarang, tetapi Tuhan kepada Umar Al-Khattab sedang memerhatikan apa yang kita sedang lakukan." Rebah Umar Al-Khattab mendengar, dan Umar Al-Khattab bertekad untuk mengahwinkan anak lelakinya Asim yang soleh dengan gadis itu kerana ketakwaannya. Hasilnya, lahirlah seorang tokoh yang terkemuka. Siapakah dia? Umar bin Abdul Aziz. Kenapakah Umar Al-Khattab memilih takwa? Kerana Nabi SAW berpesan, "Pilihlah orang yang agama yang kuat di kalangan wanita. Nescaya kamu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini." Maka janganlah kita hanya sekadar memilih pada rupa luaran fizikal semata-mata.
Sebaliknya, lihatlah pada aspek dalaman, sifat sabar dan penyayang wanita itu. Betul tu Ustaz. Tapi macam mana pula saya hendak mencari pasangan hidup daripada lelaki? Jawab Hasan Al-Basri kepada anak muridnya, kahwinkanlah anakmu dengan lelaki yang bertakwa. Kerana apabila ia mencintai anakmu, ia akan memelihara, menjaga dan membimbing anakmu. Dan apabila ia marah kepada anakmu, ia tidak akan menzalimi anakmu walaupun sedikit pun. Semua keputusan berada di tangan anda. Saya menyeru, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan pasangan hidup yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumahku, syurgaku. Ramai yang membayangkannya. Tetapi ramai juga yang alpa. Mudah dikata, tapi cakap saja. Semua orang inginkan keluarga yang bahagia, betul? Saya nak tanya kepada anda semua, betul? Saya juga begitu. Tapi bagaimana? Mari kita singkap kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ahli keluarganya. Bila mana Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim supaya tinggal di padang pasir yang kering kontang, yang tidak ada ketepian. Nabi Ibrahim membawa anaknya yang kecil, masih kecil, didakapnya, dibawa bersama dengan Hajar istrinya. Bila dibawa di sana dengan panas terik mentari, sampai saja di situ, apa kata Hajar? Wahai abang, adakah di sini rumah kita? Ibrahim hanya mendiamkan diri saja. Abang, adakah ini arahan Tuhan kita? Jawab Nabi Ibrahim ringkas, ya. Kalau begitu, kata Hajar, aku relakan saja. Aku relakan saja perjuangan ini. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah tempatkan anak aku di bumi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, bersebelahan dengan Baitullahil Haram. Maka kita lihat bagaimana keluarga yang bahagia ini berjaya membina rumahku, syurgaku yang kita boleh lihat hari ini di Makkatul Mukarramah. Nabi juga menegaskan juga dalam hal ini. Nabi mengatakan, ana za'imun fi baitin bi baitin fi rabadil jannah man tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Akulah penjamin bagi orang yang akan mendapat rumah di syurga kelak, iaitulah mereka yang meninggalkan pertelingkahan sesama mereka sekalipun mereka layak. Suami isteri kena tinggalkan persekentaan. Yang kedua, kata Nabi, mereka meninggalkan tipu daya sekalipun berjenaka. Dan yang ketiga, untuk mencapai rumah yang paling hebat di syurga nanti ialah mereka yang di dalamnya memiliki watak-watak ahli syurga yang berakhlak mulia. Mari kita ubah rumah kita menjadi syurga.
Alhamdulillah. Seperti biasa, saya akan uji anda berdua berkaitan dengan hafazal Quran, terjemahan dan ulumul Quran. Tetapi sebelum itu, untuk pengetahuan Imam Muda Hafiz dan Imam Muda siapa nih? Jabar, ya. Sebenarnya kamu berdua perbezaan markah sangat sikit, terlalu dekat. Jadi oleh kerana itu, berhati-hati. Soalan saya yang akan menentukan siapa bakal juara nanti. Surah yang kita pilih ialah surah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah." Sila sambungkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. طيب حفيظ، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathala. Ya Allah, Imam Hafiz. Tidakkah kamu memperhatikan dan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat satu perumpamaan kalimah yang baik? Kalimatan thayyibah. Satu kalimah yang baik, yakni kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kasyajaratin thayyibah. Seperti sepohon pokok yang baik.
yakni pokok nakhlah, yakni kurma. Asluha sabit, yang mana akarnya kukuh dan teguh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjalar dan menjulang ke langit. Itu dia. Saya akan berpindah kepada Imam Muda Jabar. Tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha. Dan hasil buahnya Allah berikan pada setiap tahun. Pada banyak waktu. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. Allah berikan, saya nak kembali, saya tertinggal tadi. Allah berikan pada banyak waktu dengan izin Tuhannya. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan Allah memberikan perumpamaan itu kepada manusia supaya mereka beringat. Baiklah Imam Muda Hafiz. Dalam tafsir Al-Munir, tolong jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Silakan. Mengikut Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsirul Munir mentafsirkan yang dimaksudkan kalimah thayyibah adalah kalimah tauhid, kalimah iman yang melambangkan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan perumpamaan kalimah thayyibah ini diumpamakan seperti riwayat daripada Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan juga sahabat yang lain. Daripada Ibn Jarir At-Tabari menyatakan an-nakhlah, yakni pokok yang baik itu adalah pokok kurma. Yang mana disifatkan bahawa pokok kurma ini ada diumpamakan seperti pokok yang kukuh, melambangkan bahawa iman orang beriman itu kukuh. Asluha thabit wa far'uha fis sama, sedangkan cabangnya menjalar dan menjulang ke langit, melambangkan orang yang imannya kukuh dan teguh, yang mana amalan melahirkan amalan-amalan yang soleh, yang mana diterima dan diangkat amalannya ke langit. Masya-Allah. Baik. Ini mengenai dengan kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah. Tolong huraikan. Demikian yang disebutkan oleh ulama tafsir dalam kebanyakan tafsir, termasuklah tafsir Ibn Kathir, iaitulah pokok Al-Hanzalah, di mana pokok ini buahnya pahit, dahannya berduri, orang tak gemar nak dekat, apatah lagi nak makannya. Jadi ulama memberikan 3 asas kepada pokok ini, iaitulah pertamanya tak mudah didekati, kemudian dalam ayat yang lain wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ard. Pokok ini mudah dicabut. Bila mudah dicabut, dia tidak ada tinggal akar dan tak tetap pun di atas muka bumi ini. Macam tak bergunalah. Dan kalimah khabisah ini ialah kalimah yang berunsur syirik dan kufur. Apatah lagi kalimah-kalimah yang bersifat negatif. Masya-Allah. Jawapan kedua-dua tepat ya. Terima kasih. Alhamdulillah para penonton. Hanya setakat ini sahaja kita dapat bersama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman Rahim Aliyul Azimul Karim Ghaffar Qahhar Razzaqul Fattahul Alim Rahman Rahim Aliyul Azim
telah berada di atas pentas Tuan Haji Izlan Bashar, pengurus saluran Astro Oasis. Penilaian telah dibuat. Inilah saat yang dinantikan. Siapakah di antara Imam Muda Hafiz dan Imam Muda Jabar yang bakal dibangkitkan sebagai juara? Untuk itu, saya persilakan Tuan Mudir Datuk Hassan Mahmud Al-Hafiz untuk mengumumkan keputusan. Sebelum saya umumkan keputusan yang kita semua nantikan, saya ada nak sampaikan satu khabar gembira dan berterima kasih kerana kesudian Bank Islam menyumbangkan wang tunai sebanyak RM10,000 kepada pemenang tempat ketiga dan RM15,000 kepada pemenang tempat kedua. Dengan ini, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Imam Muda Naufal selaku pemenang tempat ketiga untuk Imam Muda musim ketiga ini. Tempat ketiga akan menerima sebuah trofi dan wang tunai bernilai RM15,000 sumbangan Astro beserta RM10,000 sumbangan Bank Islam. Alhamdulillah. Macam mana sekarang Imam Muda Hafiz, Imam Muda Jabar? Agak-agaknya siapa yang akan bakal jadi juara? Tak kisah tu. Ya, tak kisah ya. Okey, bagus. Alhamdulillah. Kalau tak kisahnya, saya dengan ini akan mengumumkan keputusannya ialah manakala tempat keduanya kita tidak akan umumkan, dengan sendirinya menjadi naib juara. Dengan amanah yang diberikan kepada saya, juara Imam Muda musim ketiga jatuh kepada Imam Muda Jabar. Dipersilakan pemenang tempat kedua Imam Muda Hafiz untuk menerima trofi dan wang tunai. Tempat kedua akan menerima sebuah trofi dan wang tunai bernilai RM35,000 sumbangan Astro beserta RM15,000 sumbangan Bank Islam. Dipersilakan juara Imam Muda musim ketiga Imam Muda Jabar untuk menerima trofi dan wang tunai. Juara Imam Muda musim ketiga akan menerima sebuah trofi dan wang tunai bernilai RM100,000 sumbangan Astro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak lupa kepada ibu bapa saya, isteri saya yang berkorban masanya dan jiwa raganya untuk membiarkan saya berjuang dalam medan Imam Muda, Fakulti Imam Muda ini. Terusnya kepada Mursyid Ashraf, Imam Muda Ashraf dan juga Imam Muda Hizbu, Naqib saya Fakrul. Seterusnya kepada muallim saya yang saya tidak lupa. Saya banyak belajar daripada mereka. Sebenarnya dia adalah satu permulaan dan saya akan teruskan. Terima kasih kepada sokongan anda semua. Andalah saksinya. Imam Muda Jabar telah dibangkitkan sebagai Imam Muda unggul. Perjalanannya di luar sana lebih bercabar. Semua imam muda akan terus berjuang di luar sana mendepani realiti kehidupan sebenar. Terima kasih kepada semua muallim yang mencurahkan bakti tidak kenal lelah. Jutaan penghargaan sekali lagi kepada penaja utama Bank Islam dan penaja bersama Harwani. Semoga kita semua terus disuburi nikmat iman dan Islam. Teruskan usaha dakwah kita bersama dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.